اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim bila kamu berkahwin dengan mereka, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain, 2, 3 atau 4. Kemudian, jika kamu bimbang tidak berlaku adil di antara isteri-isteri kamu,
maka berkahwinlah dengan seorang sahaja, atau pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak melakukan kezaliman. Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kawin mereka sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari mas kahwinnya, maka makanlah, yakni gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat, lagi baik kesudahannya. Dan janganlah kamu berikan, yakni serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya akan harta mereka yang ada dalam jagaan kamu. Harta yang Allah telah menjadikannya untuk kamu semua sebagai asas pembangunan kehidupan kamu. Dan berilah mereka belanja dan pakaian dari pendapatan hartanya yang kamu perniagakan. Dan juga berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Dan ujilah anak-anak yatim itu sebelum baligh, sehingga mereka cukup umur dewasa. Kemudian jika kamu nampak dari keadaan mereka tanda-tanda yang menunjukkan bahawa mereka telah cerdik dan berkebolehan menjaga hartanya, maka serahkan kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak-anak yatim itu secara yang melampaui batas dan secara terburu-buru merebut peluang sebelum mereka dewasa. Dan sesiapa di antara penjaga harta anak-anak yatim itu yang kaya, maka hendaklah ia menahan diri dari memakannya. Dan sesiapa yang miskin, maka bolehlah ia memakannya dengan cara yang sepatutnya. Kemudian apabila kamu menyerahkan kepada mereka hartanya, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi yang menyaksikan penerimaan mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas akan segala yang kamu lakukan. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita berada pada awal penafsiran surah An-Nisa, juzuk yang keempat, surah yang keempat, pada ayat yang ketiga, 4, 5 dan 6, 4 ayat yang mengandungi beberapa hukum yang disebut oleh Allah SWT. Semalam kita telah bicarakan secara umum, namun pada malam ini kita akan bicarakan secara lebih detail tentang penafsiran ayat-ayat yang kita bacakan pada malam ini. Ayat yang ketiga, bila mana Allah berfirman, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, sekiranya kamu takut tidak berlaku adil kepada anak-anak yatim, fankihu ma tabalakum minan nisa, maka kahwinlah perempuan-perempuan yang lain. Masna sama ada 2, wasulasa atau 3, waruba'a atau 4. Fa in khiftum, kalau kamu mengetahui, kalau kamu bimbang dengan ilmu yang kamu ada, alla ta'dilu, kamu tidak boleh berlaku adil, fawahidatan, maka memadai seorang isteri, au ma malakat aimanukum, atau hamba yang kamu miliki, dzalika adna alla ta'ulu, maka demikianlah yang paling baik supaya kamu tidak tercela. Baik, ayat yang ketiga yang kita bacakan ini turunnya sebagaimana diriwayatkan dalam Sahihain Bukhari dan Muslim, Nasa'i, Baihaqi dan selainnya daripada Urwah bin Zubair. Sesungguhnya dia bertanya kepada ibu saudaranya Aisyah radhiyallahu taala anha tentang maksud ayat ini. Lalu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wahai anak saudaraku, sesungguhnya anak yatim, seorang anak perempuan yatim, berada dalam penjagaan walinya. Maka mereka berkongsi pada hartanya. Maka tiba-tiba wali ini jatuh cinta kepada kecantikannya dan juga kepada hartanya. Maka ia ingin mengahwininya tanpa memberikan mas kahwin.
dan dia tidak ingin memberinya sebagaimana diberikan kepada orang-orang yang lain atau sebagaimana perempuan-perempuan yang lain. Maka mereka mencegahnya daripada melakukan demikian dan diperintahkan supaya berkahwin dengan perempuan yang lain, 2, 3 atau 4. Dan dalam riwayat yang lain, sebab turun ayat ini adalah menjadi kebiasaan mereka menjaga harta-harta anak yatim. Tetapi mereka mengambil mudah tentang perempuan-perempuan, yakni isteri-isteri mereka. Lalu mereka berkahwin mengikut bilangan yang mereka kehendaki. Barangkali mereka adil, barangkali juga mereka tidak adil. Bila mana mereka bertanya tentang anak-anak yatim, maka turun ayat ini. Berikan kepada anak-anak yatim harta mereka. Kemudian Allah Ta'ala juga menurunkan ayat yang ini juga. Sekiranya kamu takut untuk tidak berlaku adil pada anak-anak yatim, maka dikatakan kepada mereka, sebagaimana kamu takut tidak berlaku adil pada anak yatim, demikian juga kamu patut merasa takut untuk tidak berlaku adil kepada wanita-wanita yang dikahwini. Maka jangan kamu berkahwin lebih daripada kemampuan kamu untuk menjaga hak mereka. Kerana wanita itu seumpama anak yatim, dari sudut lemah dan juga dari sudut tidak punya keupayaan. Dan ini pendapat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana dalam riwayat Al-Walabi dan juga Ali bin Rabi'ah, itu riwayat Ali bin Rabi'ah bin Nadlah yang meriwayatkan tentang sebab turun ayat ini. Baik, kita cuba fahami ayat ini, ayat yang ketiga. Di sini ada beberapa penceritaan untuk memudahkan kita faham tentang ayat yang ketiga ini. Yang pertama yang kita perlu faham tentang ayat yang ketiga ialah tentang maksud sebenar ayat ini dulu. Di mana menjadi kebiasaan bila seorang itu mati lalu meninggalkan anak yatim, maka yang akan memeliharanya, yakni yang akan menjaga anak-anak yatim ini ialah saudara terdekat. Maka saudara paling terdekat yang boleh berkahwin dengan anak yatim ialah Ibnu Am, yakni sepupu. Dijaga. Waktu mana dijaga anak yatim, maka anak yatim ini mula membesar. Bila besar, maka nampak lawa dia. Di samping pula hartanya banyak. Maka penjaga ini ingin berkahwin dengan anak yatim tersebut. Tapi dia nak kahwin percuma tanpa memberi mas kahwin. Maka turun ayat yang melarang dia untuk tidak ataupun menganiaya anak yatim, baik berkahwin dengan orang lain. Artinya kadang-kala bila anak yatim di bawah jagaannya, maka dia mengambil sikap berlebih kurang. Lalu Allah memerintahkan jangan kahwin dengan anak yatim dengan tujuan begini, dengan cara begini. Baik kahwin dengan perempuan yang lain. Dan riwayat yang kedua pula menyebut, sebahagian mereka begitu jaga kebajikan anak yatim, tetapi mereka tidak menjaga kebajikan isteri-isteri mereka. Harta anak yatim mereka pelihara, mereka jaga. Bahkan mereka berlembut dengan anak-anak yatim. Tetapi mereka tidak menjaga hak-hak para isteri. Mereka mengahwini mengikut suka mereka, berapa pun nak kahwin. Lalu mereka tidak berlaku adil. Lalu mereka menzalimi. Lalu mereka merungangi nafkah. Maka Allah turunkan ayat, sebagaimana kamu takut tidak berlaku adil pada anak yatim, demikian juga kamu patut takut tidak berlaku adil pada isteri-isteri kamu. Baik, ini dua sebab turun ayat ini. Maka penjelasan yang mudah untuk kita mengetahui dalam ayat ini, Allah menyebut, sekiranya kamu takut untuk tidak berlaku adil kepada anak yatim, maka berkahwinlah dengan perempuan yang lain. 2, 3 atau 4. Sekiranya kamu bimbang tidak berlaku adil, maka hendaklah kamu mengahwini seorang sahaja atau hamba yang kamu miliki. Baik, hukum pertama jelas, iaitu hendaklah berlaku adil dengan anak yatim. Andai kata kalau kamu nak kahwin dengan anak yatim ini, diberikan mas kahwin sama walaupun kamu wali dan penjaganya, maka kamu kena bayar mas kahwin sebagaimana wanita-wanita lain yang dikahwini. Itu hukum yang pertama jelas tentang anak yatim. Yang kedua ialah hukum berpoligami. Ini disebut ta'adduduz zaujat. Satu-satunya ayat yang menceritakan tentang poligami. Bila mana Allah Ta'ala menyatakan fankihu, maka berkahwinlah. Perkataan fankihu menunjukkan keharusan. Sepakat ulama tentang keharusan berpoligami dalam Islam. Namun keharusan berpoligami dalam Islam ini membabitkan 3 syarat utama.
yang disebut, yang telah ditafsirkan oleh ayat ini sendiri, bukan yang telah disebut oleh para alim ulama. Yang pertama yang perlu dilakukan ialah lelaki-lelaki yang hendak berpoligami ialah lelaki yang berkemampuan memberi nafkah. Yang kedua ialah lelaki ini mestilah mampu berlaku adil kepada para isterinya. Dan yang ketiga bahawa keharusan poligami hanyalah sampai kepada 4 sahaja. Maka ini 3 syarat. Yang pertama, keharusan poligami ini bagi lelaki yang berkemampuan. Yang kedua, bagi lelaki yang boleh berlaku adil. Tadi kemampuan dia memberi nafkah, tempat tinggalnya, pakai bajunya, makan minumnya. Maka ini syarat pertama. Dan syarat kedua, mampu berlaku adil. Mampu berlaku adil. Kalau yang ni dapat macam ni, yang ni pun dapat macam ni. Ini berlaku adil. Dan yang ketiga, bahawa poligami ini cuma diharuskan kahwin setakat 4. Kerana itu kita perlu tahu tentang daripada mana punca asal-usul poligami. Ada 4 hakikat yang perlu kita tahu tentang kita katakan undang-undang poligami dalam dunia manusia. Yang pertama, kita kena tahu bahawa poligami ini merupakan satu sistem yang sudah wujud sekian lama. Sudah wujud sekian lama dalam masyarakat Yunani, dalam masyarakat Roman dan masyarakat Babylon ataupun orang-orang tamadun Mesopotamia, dan dalam masyarakat Hindu dan dalam masyarakat Mesir lama atau disebut Qudama Misri. Bahkan ianya juga dilakukan poligami ini oleh masyarakat Eropah pada kurun pertengahan. Artinya kebanyakan bangsa-bangsa umat-umat yang terdahulu, mereka semua ini tuan-tuan sekalian berpoligami. Hatta dalam agama Yahudi sebagai contoh, tidak menentukan berapa nak kahwin. Boleh kahwin banyak. Apatah lagi dalam riwayat-riwayat dalam kitab Taurat dan Talmud mereka menceritakan tentang Nabi-Nabi Bani Israel yang berkahwin ramai. Bahkan kesemua Nabi-Nabi Bani Israel mengahwini lebih daripada satu. Kesemuanya. Bahkan mereka berkata bahawa Isa yang turun juga akan mengahwini lebih daripada satu. Umpamanya Nabi Allah Sulaiman AS. Setengah riwayat menyebut dia mempunyai 1000 orang isteri. Setengahnya menyebut 700 orang isteri dan 300 orang hamba. Nabi Allah Daud AS mengandungi ataupun mempunyai 100 orang isteri. Tetapi sebahagian daripada padri Yahudi mula menghadkan poligami itu cuma kepada 18 orang. Namun mereka melakukannya mengikut hawa nafsu mereka. Secara sejarah, semua nabi-nabi mereka berpoligami. Supaya kita jelas dulu daripada mana asal-usul poligami. Ia suatu peraturan, satu sistem yang sudah wujud sekian lama daripada masyarakat dulu sama ada Yunan, Roman, Babylon, Hindu atau masyarakat Mesir lama, bahkan masyarakat Eropah pada kurun pertengahan. Bukan dalam agama Yahudi saya katakan tidak ada batasannya. Bukan dalam agama Kristian. Setengah berkata bahawa dalam agama Kristian cuma menghadkan kahwin seorang. Tetapi pengkaji-pengkaji agama di kalangan Kristian menyatakan tidak ada nas yang menyatakan tidak boleh berpoligami, satu. Yang kedua, juga tidak ada nas daripada Nabi Isa yang mengatakan bahawa Isa cuma mewajibkan berkahwin seorang sahaja. Tidak ada nas itu. Bahkan orang-orang Kristian, ketika mana mereka melakukan kristianisasi di Afrika, ini kita zaman sekarang, mereka dapati masyarakat Afrika dengan budaya, dengan adat resam mereka berpoligami. Lalu sebahagian padri hendak menghalang poligami tersebut. Akhirnya mereka bermusyawarah untuk memutuskan tidak mencampuri urusan adat resam mereka. Lalu ramai di kalangan Kristian Afrika berpoligami. Maka bukan jadi isu. Walaupun ramai orang menghala mungcung senjatanya kepada poligami yang diamalkan oleh Islam. Sehingga mereka melupakan sejarah poligami dan juga bagaimana ruang poligami yang ada pada Yahudi, yang ada pada Kristian. Baik, itu satu yang kita perlu faham. Yang kedua, dalam nizam poligami, bahawa tiada hubungan dengan agama Kristian yang mengatakan nikah ini ataupun agama Kristian yang menyatakan haram nikah lebih pada satu. Dengan kata lain, tidak ada agama sebenarnya yang mengharamkan perkahwinan lebih pada satu. Bahkan dalam sebahagian masyarakat Kristian, misalnya pada tahun 1531 Masihi, ada sebahagian kelompok Kristian mewajibkan untuk kahwin lebih pada satu, wajib.
Kalau kahwin kurang pada satu maka berdosa. Baik, itu hakikat yang kedua. Hakikat yang ketiga yang kita perlu tahu bahawa berpoligami bukanlah perbuatan orang yang tidak bertamadun. Bukanlah kita kata poligami ni yang buat ni ialah orang-orang yang ketinggalan zaman, orang-orang nomad, orang-orang badui. Baik, kita buka sejarah. Sejarah menunjukkan bahawa orang-orang badui tidak berpoligami. Orang yang kerjanya pemburu, kerjanya petani, duduk di kampung-kampung, mereka tidak mengamalkan poligami. Tetapi sejarah menunjukkan yang mengamalkan poligami ini ialah penduduk-penduduk bandar. Orang-orang moden. Untuk kita menolak orang berkata bahawa poligami ini ialah kelompok-kelompok yang mundur. Kelompok-kelompok padang pasir. Kelompok-kelompok duduk kat ulu. Duduk dekat hutan-hutan. Tidak. Orang asli tak poligami. Yang berpoligami orang berada di bandar. Rom, kita dah sebut tadi. Romnya, Parsinya, Babylonnya, Hunutnya, Mesir. Bukan dicatatkan bahawa Ramses yang kedua, Raja Firaun, dia ada 18 orang isteri. Dia ada 8 orang isteri dan berpuluh orang gundik. Dan dia mempunyai 150 orang anak yang dicatat pada dinding piramid-piramid ataupun di tempat-tempat suci dia. Ini membuktikan bahawa amalan poligami ni amalan orang bandar. Dia bukan amalan orang kampung. Kemudian yang keempat, yang perlu kita tahu tentang pelaksanaan poligami. Islam bukan yang memulakan poligami. Tapi Islam datang bila mendapati bahawa poligami itu dilakukan secara bebas dan mutlak. Tanpa mengambil kira kemampuan. Tanpa mengambil kira keadilan. Tanpa mengambil kira ketakwaan. Tanpa mengambil kira penganiayaan. Tanpa mengambil kira semua itu, semuanya sekadar hawa nafsu. Maka Islam datang lalu meletakkan syarat. Meletakkan satu peraturan. Yang saya dah sebut tadi ada 3 peraturan. Peraturan pertama, yang hendak berkahwin berpoligami mesti an yakuna qadiran 'ala al-infaq, mampu untuk memberi nafkah. Tapi kalau bini dia sponsor dia, bini dia keluarkan duit, maka seautomatik dia tak mampu. Syarat pertama infak. Yang kedua ialah an yakuna adilan baina zaujatihi. Dia mesti berlaku adil pada isterinya. Artinya dia ada ilmu bagaimana nak berlaku adil. Yang jenis tak ada ilmu, yang jenis koboi, maka mereka ini tidak berkelayakan untuk berpoligami. Habis tak, kalau dia buat juga macam mana? Dia buat, dia berdosa. Poligami itu sah tapi berdosa kerana berlakunya penganiayaan, pengabaian dan tidak berlaku adil. Dan yang ketiga, bahawa walaupun kita nak poligami, dia tak boleh lebih daripada 4. Ketika mana masyarakat lain, agama-agama lain memberi kebebasan penuh untuk berpoligami, nak kahwin 1000 ke, nak kahwin 100 orang ke dan sebagainya. Baik, hari ini kenapa orang menentang poligami? Pertama saya sebut, secara asas agama tiada penentangan. Tetapi mula masuk ideologi untuk mengharamkan perkahwinan dan menjadikan perkahwinan ini cuma milik seorang perempuan. Lalu ideologi ini diseborkan, khususnya golongan feminis, yakni golongan-golongan yang memperjuangkan hak asasi wanita. Tapi anehnya, golongan yang memperjuangkan hak asasi wanita ini juga memperjuangkan hak-hak pelacur. Akhirnya benar, dalam masyarakat Eropah berjaya menanamkan kebencian tentang poligami. Sehingga mereka melihat seolah-olah yang memulakan poligami itu orang Islam. Seolah begitu. Saya baca satu artikel yang ditulis oleh seorang penulis di Barat. Bila beliau mengatakan bahawa budaya poligami dibawa oleh orang Arab. Orang Arab lah bawa. Dan mereka cuba mempengaruhi Eropah dengan budaya-budaya ini. Maka ini satu kesilapan besar. Lebih kepada prejudis. Saya dah sebut secara bukti daripada nas kitab-kitab suci bahawa tiada satu pelarangan daripada kitab suci tentang poligami. Jadi keharusan secara agama itu wujud. Tetapi kenapa masyarakat membangkang? Pertama, masyarakat membangkang tidak ada kena-mengena dengan agama. Satu. Yang kedua, masyarakat membangkang sebagai satu bentuk pemberontakan atas kejahilan mereka untuk menolak. Kerana kata mereka poligami banyak menganiaya. Walaupun kita lihat yang kahwin seorang pun aniaya banyak. Yang kahwin seorang banyak aniaya. Yang pukul bini, bila cek-cek pukul bini, ke seorang je dia kahwin. Yang kurung bini, yang tak bagi makan bini, cek-cek, maka seorang je. Apakah dengan sebab itu kita nak kahwin, kita nak haramkan perkahwinan?
Seorang kata kita kena haramkan poligami, Ustaz. Kenapa? Berlaku kezaliman pada isteri yang kedua, pada isteri yang pertama, pada isteri yang ketiga, pada isteri keempat. Maka dia ceritakan kezaliman. Ya, kita kata yang salahnya orang tu bukan poligami. Sama juga dalam berkahwin seorang. Kadang-kadang berkahwin seorang yang menganiaya isteri, yang tinggal berbulan-bulan, bergantung tanpa tali. Biarkan tanpa nafkah, biarkan tanpa pempeduli anak-anak. Apakah dengan itu kita nak mengharamkan perkahwinan? Kan kerana seorang juga berlaku perbalahan, berlaku sekian-sekian. Bukan sebagian mereka tidak sebumbung sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun. Padahal mereka berkahwin seorang. Dan perlu kita ingat bangkangan poligami ini berlaku oleh masyarakat yang mula tidak mau terikat dengan agama, golongan sekular. Bila tidak mau terikat dengan agama, mereka terikat dengan nafsu. Lalu mereka kata tak boleh. Tetapi anehnya tuan-tuan, bila tak boleh poligami, maka ada 2 perkara yang berlaku. Yang pertama, penceraian yang banyak, yang tinggi. Maka setiap orang bertukar pasangan sebagaimana mereka bertukar pakaian. Ini berlaku di Eropah, ini berlaku di Barat. Bahkan bagi mereka perkahwinan setahun sudah cukup lama. 2 tahun cukup lama. Bahkan sebahagian mereka tidak mau berkahwin, cuma nak duduk bersama. Maka ia membuka ruang penceraian yang banyak sehingga sampai peringkat mereka penat dengan penceraian, mereka tak nak kahwin. Yang kedua, bila dia tutup pintu poligami, dia tentang sehebat-hebatnya membuka pintu penzinaan. Maka pelacur dilanggar. Di Jepun sebagai contoh. Bukan kalau kita baca dalam sejarah masyarakat Jepun, juga membenarkan poligami. Dalam ajaran kebudayaan mereka, bukan masih ada wilayah-wilayah di Jepun membenarkan poligami. Baik kita katakan orang menolak poligami ini. Apa yang berlaku di Jepun? Mereka dilayang oleh geisha. Mereka punya isteri tapi geisha, temang sepejabat dan lain-lain. Maka wanita pula terlibat dengan gigolo dan lain-lain. Akhirnya seks begitu bebas di Jepun, di Korea. Negara-negara yang tidak meletakkan keutamaan pada perkahwinan. Islam meletakkan pada keutamaan pada perkahwinan. Tetapi bukan bermaksud Islam kata wajib poligami, tidak. Tidak juga Islam bermaksud bahawa poligami ini mesti dilakukan oleh semua lelaki. Saya dah sebut poligami ini dengan syarat. Bahkan kalau kita baca sejarah para Nabi SAW, semua mereka berpoligami. Nabi Allah Ibrahim AS ada 4 orang isteri. Pertama Sarah. Yang kedua Hajar. Yang ketiga ialah Qatur. Dan yang keempat ialah Hajun. Nabi Nuh AS juga diriwayatkan punya 2 orang isteri. Satu yang kafir yang disebut oleh Allah dalam Quran. Satu yang Islam. Yang mengikutnya sama dalam perahu atau dalam kapalnya. Nabi Allah Daud AS. Nabi Allah Sulaiman. Dan Nabi kita Muhammad SAW. Kesemua para Nabi ini berpoligami. Dengan kata lain, supaya kelompok-kelompok yang agak kita katakan menentang poligami, bila ditentang kerana lelaki ini tak cukup syarat. Bukan ditentang asal hukum poligami. Bukan kerajaan pemerintah tidak boleh melarang poligami. Kan ia membuka pintu penzinaan satu dan membuka pintu perempuan simpanan 2. Dan inilah berlaku pada masyarakat yang menolak poligami, yang tidak memperakui poligami. Mereka membuka pintu-pintu penzinaan yang banyak. Mereka buka pintu-pintu pelacuran sehingga mereka iktiraf di peringkat negara. Bahkan mereka juga membuka pintu-pintu perempuan simpanan. Kita kat Malaysia sebagai contoh. Tuan-tuan dah ada satu app, Sugar Daddy. Tuan-tuan tahu app Sugar Daddy yang baru-baru ni heboh. Di Singapura lagi banyak app untuk bertemu dengan perempuan itu, lelaki itu, dan dibayar berapa ratus dolar untuk mereka bersama. Maka dunia mula tidak minat dengan perkahwinan. Maka mula berlaku seks bebas. Dan ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Kamu akan mengikuti jejak langkah Yahudi dan Nasara. Sehingga mereka berzina di tengah jalan dan kamu juga akan melakukan. Jadi mereka ni tuan-tuan kebebasan mereka sampai mereka berzina tengah jalan. Bahkan ada sebagian orang Islam pun ikut. Dalam hadis yang lain Nabi kata, la tattaba'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri tabbin lattaba'tumuhum. Kamu akan mengikut jejak langkah Yahudi dan Nasara. Sedikit demi sedikit, kemudian makin banyak dan makin banyak. Sehingga bila mereka masuk ke lubang biawak, kamu pun ikut sekali. Maksud masuk lubang biawak, sehingga mereka melakukan perkara yang bertentangan dengan agama, bertentangan dengan, kita katakan, bertentangan dengan akal, budi, fitrah. Bukan apa yang masyarakat barat buat hari ini atau orang kafir buat. Mereka cuba untuk menormalisasikan penzinaan, tetapi menganggap perkahwinan itu
Sama ada atas nama perkahwinan seorang atau poligami sebagai benda yang aneh dan pelik. Mereka cuba menormalisasikan penzinaan, menormalisasikan perempuan simpanan, menormalisasikan pergaulan bebas, seks bebas. Mereka nak jadikan itu normal dalam mana-mana pergaulan mereka. Tapi bila perkahwinan, mula-mula mereka menentang poligami dan hari ini sudah ada suara-suara menentang perkahwinan. Menentang perkahwinan, tak nak perkahwinan. Dan akhirnya terbukti. Tak payah tengok jauh-jauh. Sebahagian negara-negara yang dekat dengan kita mula tidak berminat dengan perkahwinan sehingga kadar kelahiran mula rendah. Kadar penzinaan menjadi perkara biasa. Mereka anggap perkahwinan itu bebanan dan sebagainya. Baik, ini saya sebut semalam, kita nak cerita latar belakang poligami. Supaya kita tahu bahawa poligami bukan berasal daripada Islam. Ia suatu peraturan yang wujud selaras dengan kewujudan manusia. Yang kedua, kita nak sebut semua agama tak pernah melarang poligami. Yang ketiga, kita mengatakan semua para nabi mereka itu berpoligami. Bahkan dikatakan Nabi Isa AS bila diturun, baginda akan berkahwin dan akan berpoligami bagi membuang budaya. Dan yang keempat, kita sebut bahawa bukanlah daripada nas Kristian atau Bible yang menyatakan pengharaman berkahwin lebih pada satu. Bukan pada kajiannya bersepakat. Sehingga di Amerika ada beberapa buah negeri yang ada gereja-gereja yang membenarkan pernikahan poligami. Dan masyarakat sana berpoligami. Tapi mereka poligami kahwin dengan adik-beradik. Bayangkan mereka, ni perempuan ni adik-beradik mereka kahwin. Sehingga mereka berpoligami tanpa peraturan. Islam bila membenarkan poligami dengan peraturan. Maka siapa yang tidak mengikut peraturan dia berdosa walaupun pernikahannya sah. Bila dia tidak mampu berlaku adil, dia tidak mampu memberi nafkah. Bila mana dia berkahwin tidak mengikut syarat-syarat yang kita dibenarkan oleh syarak. Oleh sebab itu, poligami ni tuan-tuan sekalian, kita katakan suatu sistem yang sebenarnya jalan keluar, satu sistem yang memberi maslahat kepada orang tertentu, maslahat kepada kelompok tertentu. Bukan ia sebagai jawapan kepada persundalan, jawapan pada penzinaan, jawapan kepada perempuan simpanan. Bukan ia juga merupakan satu jawapan kepada tanggungjawab seorang suami. Kerana bila lelaki tadi mereka menyimpan perempuan, mereka mula tidak bertanggungjawab dengan isteri mereka. Duit mereka habis tanpa diketahui. Dia habis oleh pisau cukur luar. Kata ini yang berlaku di bandar-bandar besar. Ini berlaku dalam masyarakat. Sehingga umur perkahwinan menjadi semakin singkat. Dicampur pula ada alumni-nya, campur pula kita ada grup WhatsApp kita. Akhirnya berlaku percintaan kembali. Jumpa balik makwa lama, pakwa lama, jumpa balik ex-girlfriend dia sekian-sekian. Kononnya kami bukan berpisah secara sukarela, kami dipisah secara terpaksa. Kini kami bertemu kembali. Maka banyaklah ayat-ayat untuk merapatkan perzinaan. Baik, saya dah sebut sejarah poligami. Mudah-mudahan tuan-tuan nampak itulah gambaran poligami. Kita sebut secara umum. Saya tak sebut secara detail. Saya cuma sebut 4 poin utama. Belum kita menyebut syubhat. Syubhat yang ni, apakah kekeliruan yang ditimbulkan oleh masyarakat yang menolak poligami. Kita katakan kita bukanlah menggalakkan poligami. Saya kuliah ni bukan saya suruh galak poligami. Sebab saya tengok pun tahu siapa layak tak layak. Yang duduk depan ni bukan layak sangat pun. Saya tahu. Tetapi kita menyebut hukumnya harus. Supaya wanita-wanita yang tidak mahu dipoligamikan, jangan melihat kepada hukum poligami tadi. Melihat kepada watak suami dia. Abang tak layak. Abang kuliah pun tidur. Macam mana nak poligami? Tak boleh. Abang kuliah pun tak apa nak dengar. Macam mana nak poligami? Maka lebih tumpu kepada kelayakan. Dan Allah menyebut di sini, fa in khiftum, kalau kamu takut. Apa maksud kamu takut? Bukan kamu takut bini. Kalau kamu takut bini, maka cukuplah seorang. Bukan. Bukan maksud takut bini di sini. Maksudnya fa in khiftum, kata ulama tafsir, fa in alimtum, kalau kamu tahu, kamu tak layak. Kamu tahu gaji kamu berapa sen. Kamu tahu kamu ni memang tak boleh berlaku adil. Kamu tahu bahawa kamu ni begitu begini, maka kamu yang tahu. Bukan sekiranya kamu takut bini yang pertama, maka cukuplah seorang. Bukan. Ini bukan cerita takut bini pertama, takut bini kedua, takut bini ketiga. Tak ada takut bini-bininya. Ceritanya kita takut pada Allah. Dan kita tahu ini ada tanggungjawab di hadapan Allah SWT. Tetapi kalau orang cerita, Ustaz, poligami ni banyak masalah. Poligami ni banyak kezaliman. Kita katakan, jangan kata poligami, yang kahwin seorang banyak zalim. Pergilah mahkamah, buka lafaz mahkamah. Mana zalim yang banyak? Sama je, dia berkait dengan watak manusia.
Perangai manusia bukan berkait dengan sistem perkahwinan. Sistem perkahwinan tak ada kena-mengena. Tapi kejahilan orang yang masuk dalam perkahwinan. Kejahilan orang yang berada dalam gerbang perkahwinan. Inilah yang menampakkan sisi kecacatan. Orang ni yang perlu dididik. Orang ni yang perlu diberitahu dan perlu bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian Allah menyebut, wa'atun nisa. Baik, kalau kamu dah kahwin. Tak kira kamu kahwin 2 ke 3 ke kahwin seorang ke, itu terserah kepada pengetahuan kamu atas dasar kelayakan kamu. Ukur baju di badan sendiri. Maka kata Allah, wa'atun nisa sadaqatihinna. Berikan kepada mereka mas kahwin mereka dengan sebenar-benarnya. Ayat ini perintah pertama kepada sang suami supaya beri mas kahwin pada isteri. Satu. Yang kedua, perintah pada wali. Kan disebut sebab tu ayat ini, bila berlaku pernikahan, wali ambil duit. Tuan-tuan, setengah masyarakat kita buat. Dia tetapkan mas kahwin sekian banyak, maka ayah tu ambil duit. Anak perempuan tak dapat apa-apa. Sebab dia ambil duit ni nak buat jamuang lah, nak buat itulah, nak buat ini. Si anak tak dapat apa-apa, walau ia tak nama mas kahwin. Ya, setengah masyarakat kita dinamakan ini hantaran lain, Ustaz, mas kahwin lain. Lalu mereka mengambil hantaran. Perlu kita ketahui baik hantaran, baik mas kahwin, itu adalah hak seorang anak, seorang isteri. Maka ia perlukan persetujuan isteri. Maka ayah-ayah jangan duk galak sangat nak ambil siap pemberian bakal suami kepada isterinya. Jangan duk galak. Melainkan mendapat izin, melainkan mendapat kebenaran, melainkan mendapat persetujuan. Bukannya membelakangi hak bakal isteri ini. Baik, ini perintah pertama kepada wali, yang kedua perintah kepada suami. Kemudian Allah Ta'ala kata, fa in tibnalakum an syai'in min, kalau mereka secara sukarela beri kepada kamu apa saja mas kahwin daripadanya, nafsan, dengan diri mereka dengan sukarela, fakuluhu, makanlah dia. Makan di sini maksud gunalah. Hani ammaria, makanlah dengan lapang dada, dengan senang lenang, tidak ada halangan apa-apa. Di sini harus bagi perempuan pertama menggugurkan hak mas kahwin dia. Sama ada secara zimmahnya atau secara tunainya. Maksudnya dia tahu dia akan dapat, tak apalah saya tak nak, boleh. Atau dia ambil kemudian diberi kepada suami dia. Atau diberi pada wali dia. Atau diberi pada siapa-siapa lah. Kalau dia beri maka boleh ambil tanpa ada paksaan. Baik, di sini kita lihat bagaimana Islam menekankan tentang mas kahwin pada wanita. Kerana apa? Bagi menunjukkan kemampuan awal seorang suami nak tanggung isteri. Seolah-olah si suami sudah isytiharkan, saya akan menanggungnya. Maka ini deposit saya. Apa deposit? Mas kahwin. Sebagai satu deposit, aku janji untuk menanggung isteri ini sampai bila-bila. Baik, kewajipan tanggung nafkah, kewajipan suami. Kemudian Allah Ta'ala kata, kalau isteri nak membantu, nak menolong suami, nak meringankan suami, maka itu hak isteri. Maka boleh si suami mengambilnya. Baik, habis pertama hukum berkait dengan poligami, sejarahnya, dan hukum berkait dengan mas kahwin. Kita pergi pula hukum yang ketiga, yang ada dalam ayat yang kita bacakan pada malam ini, itu pada ayat yang kelima, di mana Allah Ta'ala berfirman, wala tu'tus sufaha'a amwalakum, jangan kamu beri harta benda yang kamu jaga kepada orang-orang yang bodoh. Maksud orang-orang bodoh di sini ialah anak-anak yatim yang belum besar. Anak-anak yatim yang belum punya ilmu. Maka dia sebut sufaha, yakni orang yang bodoh. Bodoh maksudnya apa tuan-tuan? Bukan penghinaan. Tetapi untuk menunjukkan bahawa kita perlu ada suatu penelitian. Bahawa budak-budak ni dia belum punya kemampuan. Harta yang kamu jaga wahai wali, yang merupakan asas kehidupan, asas kebahagiaan, asas pembangunan, bukan senjata kehidupan, bukan merupakan sebahagian daripada kebahagiaan, maka jangan kamu serah bodoh-bodoh kepada anak-anak yang belum berkemampuan. Di sisi mazhab Asy-Syafi'i, usia nak beri harta kepada anak yatim ialah umur 15 tahun. Dan di sisi Abu Hanifah, usianya mesti 25 tahun baru diserahkan harta. Tetapi di sisi jumhur ulama, bahawa harta perlu diserahkan ketika mana diuji anak yatim dan dilihat kemampuannya menguruskan harta dengan baik, maka barulah diberikan hak mereka semua. Habis Ustaz, selama mereka tak boleh berbelanja bebas, macam mana makan minum mereka, macam mana pakai baju mereka, macam mana tempat tinggal mereka, maka dia ambil daripada harta mereka. Beli pakaian, beli makanan.
sewa tempat tinggal, maka boleh digunakan daripada wangnya. Tetapi nak serah semuanya, wabtalul yatama, maka hendaklah diuji lebih dahulu. Cerdik tak cerdik menggunakan harta. Pandai ke tak pandai menggunakan harta. Fa in anastum minhum rusyda, kalau kamu nampak dia bijak, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkan semua harta tersebut. Kau tengok anak yatim ni bila dah masuk umur 15 ke 16 ke lepas SPM, bila kita bagi duit test dulu, bagi dia 3,000. Dia pun simpan 2,000, dia belanja 1,000 je. Test bulan depan pula bagi 5,000. Dia pun simpan 4,000, 1,000 ni dia pun beli sekian-sekian, dia buat bisnes pula. Ni pandai. Maka boleh serah semua. Diuji berapa kali. Wala ta'kuluha, wahai penjaga-penjaga harta anak yatim, jangan kau makan harta mereka israfan, dengan cara melampau. Jangan makan secara melampau, kerana bagi wali yang menjaga, mereka juga boleh mengambil upah. Dan mereka juga boleh beli makanan untuk mereka makan sama-sama. Tapi jangan melampau-lampau. Terus order kari kepala ikan yang harga RM80 tu. Terus order McNugget yang harga stik yang harga RM1,000 misalnya. Sebab apa? Dia nak makan, dia kata anak yatim nak makan. Maka ini israf. Wa bidaran, dan cepat-cepat. Ayak baru sebelum anak yatim tu besar. Nanti kalau anak yatim tu besar, dah pandai lawan, masa kecil ni kita belanja banyak-banyak. Maka diharamkan demikian. Membelanjakan harta anak yatim untuk memudaratkannya. Wa man kana ghaniyan, siapa yang kaya, siapa yang dah kemampuan dan kamu menjaga anak yatim, tak payahlah ambil upah. Falyasta'fif. Perintah di sini hukumnya sunat. Maka maksudnya sunat bagi yang jaga anak yatim tanpa mengambil upah, sunat. Ini kalau dia kaya. Wa man kana faqiran, siapa yang miskin, falyakul bil ma'ruf, maka boleh mengambil upah daripada harta anak yatim. Kalau yang jaga anak yatim ni tuan-tuan orang miskin, pak sepupu dia atau sepupu dia miskin, sepupu dia ambil upah sebulan 300 untuk jaga anak yatim tadi, maka diharuskan. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum, bila mana anak yatim sudah dewasa dan pandai menguruskan harta mereka, waktu mana kamu mengembalikan harta mereka, fa ashidu alaihim, datangkan saksi. Kenapa? Supaya tak berbalah, supaya tidak bertelingkah, supaya tidak ada dakwa-dakwi yang mungkin menyebabkan perbalahan akan datang. Kemudian Allah berfirman, wa kafa billahi hasiba, maka cukuplah Allah itu memerhatikan setiap tindakan dan perbuatan kamu. Maka secara umumnya tuan-tuan, ada beberapa hukum yang berkait dengan ayat kita bacakan, iaitu hukum menjaga, hukum berpoligami, hukum mas kahwin, hukum harta anak yatim, dan hukum mengambil upah kerana menjaga anak yatim. Semua hukum tadi telah kita jelaskan secara umum, pandangan pendapat para alim ulama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.